Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Rasanya dah lama betul saya tak buat video dan saya minta maaf kepada anda. Jadi insyaAllah saya berjanji lepas ni saya akan mula aktif semula untuk nak menghasilkan video-video yang menarik untuk anda semua. Jadi dalam video comeback ni, saya panggil dia sebagai video comeback lah sebab saya baru nak buat video balik kan. Saya nak sentuh lah salah satu topik yang dekat dengan diri saya, iaitu topik 5G. Itu memang dekat sangat dengan saya. Sebab saya rasa kan dah lama sangat dah saya tak buat video tentang status pelaksanaan 5G dekat negara kita ni. Jadi disebabkan itu dalam video kali ini saya akan cuba untuk nak terangkan kepada anda beberapa perkembangan yang terkini dan juga menarik lah tentang pelaksanaan 5G ni. Okey, jadi sekiranya anda pernah tengok video-video 5G saya sebelum ni, maka sudah semestinya anda tahulah kerajaan terdahulu ataupun sebelum ni, pihak kerajaan dia bersetuju untuk nak melaksanakan 5G di negara kita ni melalui satu model yang dipanggil sebagai model rangkaian borong tunggal, ataupun dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai Single Wholesale Network. Itu dia punya abbreviation tu adalah SWN. Tu yang anda nampak SWN dalam berita semua tu. Di mana melalui model ni, pelaksanaan infrastruktur 5G akan dilaksanakan sepenuhnya oleh sebuah syarikat milik kerajaan bernama Digital Nasional Berhad, ataupun lebih popular dikenali sebagai DNB. Itulah anda duk baca dalam berita DNB tu. Itu adalah cerita asal pada tahun 2021 macam tu. Sebenarnya sebelum tu ada lagi cerita lain, tapi yang tu anda tengok video sebelum tu lah. Jadi sekarang ni ada cerita baru pula. Okey, jadi sekarang saya cerita dekat anda apa yang berlaku pada waktu 2023 ni. Jadi apabila kerajaan kita telah berubah, di mana kini kita berada di era kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan kini telah membuat keputusan untuk nak mengubah model pelaksanaan 5G dekat negara kita ni. Jadi mereka ubah daripada Single Wholesale Network kepada satu model yang dipanggil sebagai dua rangkaian ataupun DUI rangkaian, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Dual Network. Daripada Single Wholesale Network kepada DUI rangkaian. Dua benda tu berbeza tau. Jadi disebabkan itu, saya akan cuba untuk nak terangkan secara mudahlah kepada anda apa yang mahu dilaksanakan oleh pihak kerajaan sekarang ni. Okey, saya cerita dulu sikit lah. Kalau melalui Single Wholesale Network, infrastruktur 5G dekat negara kita ni, infrastruktur tu maksud dia apa? Maksudnya benda-benda macam pemasangan menara telekomunikasi yang 5G semua tu, kalau nak cakap bahasa mudah yang anda nampak macam antena 5G, tower 5G, semua benda tu dibuat sepenuhnya oleh pihak Digital Nasional Berhad. Jadi telco-telco, contohnya macam Yes TM, Celcom Digi, Maxis, U-Mobile ataupun Udu dan sebagainya tu, mereka semua ni, mereka tak boleh bina infrastruktur 5G mereka sendiri untuk kegunaan komersial. Mereka kena guna infra 5G yang dibangunkan oleh pihak DNB. Barulah mereka boleh bagi servis 5G kepada pelanggan mereka. Jadi, kalau anda tak faham, mari saya tolong bagi satu contoh mudah. Saya ambil diri saya kan. Saya adalah pengguna Celcom. Jadi, kalau Celcom nak bagi 5G kepada saya, maka Celcom mereka perlu menggunakan infra DNB tu. Barulah mereka boleh bagi 5G dekat saya. Dan untuk nak gunakan infra DNB tu, Celcom kena bayar DNB. Itulah cerita asas dia. Jadi anda nampak tak? Jadi bila bab-bab pakai duit apa semua ni, bila bab merujuk kepada kewangan dan sebagainya, dia menjadi isu. Dan saya boleh cakap terus terang kepada anda lah, kalau kita tengok balik, isu nak pakai infra DNB, isu pasal duit ni daripada tahun lepas lagi isu ni. Jadi inilah antara benda utama di antara pihak telco-telco dan juga pihak DNB sampailah kepada hari ini. Jadi secara mudahnya kan, kalau saya tak nak orang kata apa, tak nak belik-belik cerita, pihak telco ni mereka tak berapa bersetujulah dengan harga yang dikenakan oleh pihak DNB kepada mereka. Dan mereka juga tak berapa bersetuju dengan beberapa terma lah. Okey, jadi cakap pasal harga ni, berapa yang DNB ni charge telco-telco ni? Sebenarnya saya dah cerita sebenarnya ni dalam video saya sebelum ni, tapi saya anggap macam ni lah, sebab video ni baru nak buat balik, jadi saya bagi satu maklumat macam refresher. Jadi kiraan dia macam ni. Okey, tapi sebelum tu saya cerita dekat anda, maklumat ni adalah berdasarkan Reference Access Offer. Ini adalah satu dokumen yang pada nama pendek dia dipanggil sebagai RAO. Dokumen ni diterbitkan oleh pihak DNB. Kalau tak salah saya dalam bulan Mac 2022 macam tu, kalau tak salah saya. Jadi dalam tu ada maklumat ni semua. Okey. Cerita dia macam ni. Access seeker, dalam dokumen tu mereka sebut sebagai access seeker, maksudnya pihak yang mencari akses, ataupun dalam bahasa mudahnya telco-telco ni, mereka perlu membayar sebanyak RM30,000 bagi setiap 1 gigabit per second bandwidth rangkaian.
Okey, saya ulang dah. RM30,000 bagi setiap 1 gigabit per second. Okey, jangan salah faham tau. 1 gigabit per second, bukan 1 gigabyte. Kita merujuk kepada bandwidth, bukan jumlah data. Okey, jadi kalau anda tak faham, okey, cerita dia macam ni. Kalau Celcom nak bagi servis 5G dekat saya, mereka kena gunakan infra DNB tu. Dan untuk nak gunakan infra DNB tu, mereka kena bayar DNB secara minimalnya adalah RM30,000 sebulan untuk 1 gigabit per second. Okey, itu bahagian pertama. Jadi dia ada lagi bahagian kedua. Mereka kata dalam dokumen tu, dia kata sekiranya penggunaan oleh pihak-pihak telco ni semua melebihi 1,200 gigabit per second. Melebihi 1,200 gigabit per second, maka harga setiap 1 gigabyte seterusnya tu akan dikurangkan kepada RM22,000. Faham dah? Jadi maksudnya, untuk 1,200 gigabit per second pertama, setiap 1 gigabit per second tu harga dia RM30,000. Kalau depa telco ni pakai lebih daripada tu, maka setiap 1 gigabit per second seterusnya, mereka kena bayar RM22,000. Okey, jadi kalau anda tak faham kata apa yang dia duk cakap ni pening, mari saya bagi satu contoh kiraan yang mudah. Okey, jadi katakanlah Celcom gunakan bandwidth untuk 5G sebanyak 1,200 gigabit per second sebulan. Ataupun dengan kiraan yang lagi mudah, 1.2 terabit per second sebulan. Maka mereka, Celcom ni, kena bayar kepada DNB sebanyak RM36 juta sebulan. Mana datang 36 juta tu? Senang saja. 30,000 kali dengan 1,200 gigabit per second. Dapatlah 36 juta. Itulah cerita dia. Okey, itu satu. Lepas tu kan saya kata tadi, pihak telco pun dia tak ada setuju dengan beberapa terma kan. Jadi terma apa? Antaranya adalah pihak telco ni akan terikat dengan kontrak dengan DNB selama 10 tahun. Jadi pendek katanya, dah lah dia kena bayar harga RM30,000 untuk setiap 1 gigabit per second tu satu contoh. Lepas tu dalam masa yang sama, kalau mereka menerima, mereka akan lekat dalam kontrak selama 10 tahun. Apa yang jadi kalau mereka tak, orang kata apa, langgar kontrak apa tu, tu kita akan sentuh dalam video lain lah. So pendek katanya, satu pasal harga, satu lagi pasal kontrak tu. Cakap pasal kontrak 10 tahun tu, pihak DNB ada cakap lah, dia kata dalam tempoh 10 tahun tu, harga tu tak akan berubah. Jadi ada pihak kata okey, sebab harga tak berubah, ada pihak kata tak masuk akal, harga tu mahal. Jadi itulah cerita dia. Jadi saya rasa sekarang ni anda boleh faham lah kenapa telco-telco ni dia tak berapa nak minat untuk nak gunakan infra DNB tu. Salah satu sebabnya adalah mereka kata charge yang dikenakan oleh pihak DNB itu adalah agak tinggi. Jadi saya rasa senang saja. Kalau pihak kerajaan buat 5G dekat seluruh negara kita ni, dia buat infra, lepas tu dia bagi telco-telco ni pakai secara percuma, saya rasa telco tak kata apa pun, boleh pakai free kan. Tapi bila dah kena bayar, mereka tak berapa nak minat lah. Itulah ayat dia kan. Okey, tu cerita pasal harga. Sekarang, berbalik pula kepada cerita dui rangkaian ataupun dua network tadi tu. Jadi pada bulan Mei tahun ni kan, masanya dalam bulan lepas macam tu, masa saya buat video ni kan. Jadi Menteri Komunikasi dan Digital, iaitu Yang Berhormat Fahmi Fadzil, dia telah memaklumkan yang pihak kerajaan akan mengubah model single wholesale network kepada dual network. Dan dia kata benda ni akan berlaku setelah pelaksanaan rangkaian 5G mencapai 80% liputan kawasan berpenduduk. Jadi apa maksud dia? Okay, mari saya cuba cerita dengan secara mudah. Jadi pada tahun 2023 ni, Digital Nasional Berhad akan teruskan pelaksanaan 5G sampailah rangkaian 5G semua tu dia mencapai 80% kawasan berpenduduk. Okey. Ada orang tanya dekat saya, dia kata, Adil, apa maksud kawasan berpenduduk tu? Okey, terus terang saya cakap dekat anda, saya sendiri pun tak faham apakah definasi kawasan berpenduduk dalam konteks ni. Maksud apa yang saya tak faham definisi itu? Maksudnya saya tak tahu kawasan berpenduduk itu merujuk kepada berapa ramai orang kat situ, bandar keluar bandar ke apa. Itu semua tak tahu. Saya dah tanya ramai orang, tak ada orang boleh cerita kat saya. Jadi saya biarlah, kalau tahu ada orang tengok video ni, mereka boleh tolong terangkan lah. Tapi secara mudahnya, ayat dia adalah bila mencapai 80% kawasan berpenduduk. Ingatlah, kawasan berpenduduk, bukan 80% satu peta Malaysia tu. Itu perbezaan yang sangat ketara. Okey, itu satu cerita. Jadi, apabila dah cukup 80% tu, maka rangkaian 5G yang kedua tu akan mula dibina. Jadi kalau ikut perancangannya, dia kata rangkaian 5G yang kedua tu akan mula pada bulan Januari tahun 2024. Maksudnya Januari tahun 2024, Januari tahun depan, tak lama dah lah, berapa bulan lagi. Itu adalah perancangan dia. Jadi,
dia ada banyak persoalan lah dekat sini. Contohnya kan, apa yang akan berlaku kepada DNB dan sebagainya. Itulah antara persoalan yang besar. Okey, jadi kalau kita patah balik pada satu soalan utama ni, apa yang akan berlaku kepada Digital Nasional Berhad lepas wujudnya dua rangkaian ni? Jadi, berdasarkan kenyataan Menteri Komunikasi kita, dia kata Digital Nasional Berhad tidak akan ditamatkan perkhidmatannya. Maksudnya company itu akan wujudlah. Jadi perkara ni diberitahu sendiri oleh beliau semasa beliau pergi melawat pejabat Digital Nasional Berhad tu. Kalau tak salah saya pada awal bulan Jun tahun ni lah. Jadi baru lagi. Okey. Semua benda ni kan, yang isu pasal nak tukar ni, nak buat tu, nak buat ni kan. Jadi orang tanya saya, dia kata, Adil, apa sebab dia? Itu persoalan utama. Kenapa kerajaan nak ubah daripada Single Wholesale Network kepada dui rangkaian ni? Jadi kerajaan ada bagi tahu beberapa sebab lah. First kali, antara sebab yang paling utama adalah kerana kerajaan nak hasilkan rangkaian 5G yang kedua untuk nak memecahkan monopoli rangkaian 5G yang dibuat oleh pihak DNB sekarang ni. Jadi dia kata, kalau sebelum ni, seluruh infra 5G ni dibuat oleh satu syarikat saja yang nama DNB tu. Jadi itu adalah satu monopoli dan monopoli ni tak bagus. Maka disebabkan itu, kita nak wujudkan rangkaian yang kedua supaya ada dua. Jadi mereka ni boleh bersaing. Maka dia bukan lagi satu bentuk monopoli. Itulah salah satu sebab utama dia. Itu satu. Lepas tu pihak kerajaan pun kata juga. Dia kata, salah satu sebab lagi kenapa kita nak buatkan dua rangkaian ni adalah untuk nak elakkan single point of failure bagi rangkaian 5G. Jadi apa yang dimaksudkan dengan single point of failure tu? Maksudnya senang sahaja. Cerita dia macam ni. Kerajaan kita risau kalau ada apa-apa yang jadi pada rangkaian 5G yang dibuat oleh DNB tu, dia takut nanti kalau katakanlah down ke apa ke, dia takut satu Malaysia nanti akan ada masalah dengan 5G. Itu maksud dia. Maka disebabkan itulah kerajaan wujudkan rangkaian yang kedua. Tu antara beberapa sebab utama kenapa kerajaan mengubah model pelaksanaan 5G negara kita ni. Antara beberapa persoalan yang sering kali ditanya oleh orang kepada saya adalah kenapa kerajaan nak tunggu sampai 80% liputan 5G di kawasan berpenduduk baru mereka nak mulakan dengan pelaksanaan rangkaian yang kedua tu. Selalu orang tanya dekat saya, kenapa bukan sekarang? Kenapa bukan 50%? Kenapa bukan 100%? Kenapa nilai 80 tu? Jadi sebenarnya kan saya pun dah tanya soalan ni berkali-kali dan sampai hari ni saya belum dapat satu jawapan yang rasmi. Macam-macam jawapan diberitahu kat saya tapi saya tak ada satu jawapan yang rasmi. Tapi antara maklumat tak rasmi yang diberitahu pada saya adalah nilai 80% tu adalah melibatkan isu kontrak di antara pihak DNB dan juga pihak Ericsson. Tapi ini adalah maklumat tak rasmi kan. Jadi disebabkan itu saya serahkan benda ni kepada pihak kerajaan supaya mereka menerangkan secara jelas dan nyata dan mudah difahami oleh orang kenapa dipilih nilai 80% tu. Sebab dia dah cakap dah tapi pusing-pusing. Tolong jangan pusing-pusing. Cerita secara orang senang nak faham. Okey, itu satu benda. Okey. Selain daripada tu kan, kalau anda perasan bila anda tengok dekat berita, bila kerajaan buat kenyataan pasal rangkaian yang kedua tu kan, bila mereka bercakap pasal dui rangkaian, mereka akan cakap pasal rangkaian yang kedua. Kadang-kadang anda akan perasan tau, mereka ada sebut satu benda yang dipanggil sebagai NTT. Jadi dia ada NTT A, dia ada NTT B. Okey, jadi sebelum saya masuk cerita pasal NTT A, NTT B kan, mari saya cerita dekat anda satu benda. Takut anda tak faham kan, ataupun anda dah terlupa lah. Okey, tapi ini yang saya kena tekankan kepada anda, ini adalah berdasarkan penceritaan kepada saya dan berdasarkan pemahaman saya lah. Kalau salah, saya minta diperbetulkan balik. Okey, jadi cerita dia macam ni. Kalau nak ikutkan, apabila dah mencapai 80% liputan 5G di kawasan berpenduduk tu, kerajaan dikatakan akan menjual sepenuhnya pegangan mereka dalam DNB tu. Dia nak jual kepada siapa, saya tak tahu. Jadi kalau sekarang ni kan, kalau nak tahu kan, ini kalau anda tak tahu lah, DNB sekarang ni dimiliki sepenuhnya. Dia adalah dimiliki sepenuhnya oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Jadi sebenarnya kan, dulu pihak telco-telco ni pernah ditawarkan pegangan dalam DNB. Jadi secara mudahnya pendek kata, kerajaan kata, okey, mailah telco-telco, hang belilah saham DNB ni, join kita orang. Ayat dia lebih kurang macam tu. Tapi pendek kata panjang, semua tu tak jadi, maka sekarang ni DNB kekal milik Kementerian Kewangan sepenuhnya. 100%. Okey, tu cerita dia. Jadi berbalik kepada NTTA dan NTTB tu kan, pihak kerajaan kata nanti pada tahun depan apabila infrastruktur 5G yang kedua tu dibuat, DNB, Digital Nasional Berhad Company ni
akan diuruskan. Saya gunakan perkataan akan diuruskan sebab saya tak tahu apa yang akan jadi. Akan diuruskan oleh NTTA. Manakala rangkaian 5G yang kedua tu pula akan diuruskan oleh NTTB. NTTA tu siapa? NTTB tu siapa? Semua benda tu kita tak tahu sampai ke sekarang. Telco ke, syarikat baru ke, konsortium ke, apa ke, semua kita tak tahu. Siapa semua, apa maklumat kita tak tahu. Dia sebut NTTA, NTTB je. Tapi adalah ura-ura yang kata NTTA tu mungkin adalah Celcom Digi. Maksudnya Celcom Digi akan jaga rangkaian 5G yang pertama. Lepas tu NTTB tu dikatakan pula mungkin Maxis dan U-Mobile. Dia kata maksudnya rangkaian yang kedua tu akan diuruskan dan dilaksanakan oleh Maxis. Lepas tu adalah cerita Maxis nak beli U-Mobile gabung jadi Maxis. Tapi itu cuma ura-ura lah. Kita tak tahu kabar angin ke apa ke. Ura-uranya. Okey. Tapi satu benda kalau apa sekalipun, apa yang kita pasti adalah pihak kerajaan tidak akan campur tangan langsung dalam pelaksanaan infra 5G selepas ni. Kalau sebelum ni pihak kerajaan memiliki Digital National Berhad, pihak kerajaan ada pendek katanya mereka lah yang menentukan macam-macam sebab mereka pemilik DNB itu. Lepas ni bila datangnya NTTA dan NTB, maka pihak kerajaan menyerahkan sepenuhnya tugas-tugas untuk melaksanakan 5G dan sebagainya kepada pihak penyedia perkhidmatan. Dengan bahasa mudahnya, diserahkan sepenuhnya kepada telco-telco sahaja. Jadi siapa lagi nak jaga? Kita pun tak tahu. Tapi secara umumnya macam tu, kerajaan kata mereka tak nak lagi masuk dalam bisnes nak jaga rangkaian telekomunikasi semua. Mereka akan buat regulation. Semua benda melibatkan isu 5G, telekomunikasi dan sebagainya diserahkan sepenuhnya semula kepada pihak telco. Dalam bahagian ni, jom kita sembang sikit pasal rangkaian 5G yang kedua tu. Jadi cerita dia senang saja. Untuk rangkaian 5G pertama, maksudnya yang dibuat oleh Digital National Berhad tu, pelaksanaan rangkaian tu akan tetap diteruskan walaupun dia dah mencapai 80% kawasan berpenduduk. Cuma cerita dia, siapa yang nak buat selepas tu, kita tak tahu. Kita tahu Digital National Berhad tidak akan ditutup, tapi kita tahu juga ada kewujudan NTTA. Tu je yang kita faham. Tapi pendek katanya, dia akan buat sampai habis. Jadi bahasa mudahnya, sampai cukup 100% lah maksudnya macam tu kan. Jadi untuk rangkaian 5G yang kedua ni pula, dia akan dibuat daripada awal. Maksudnya saya nak cakap senang daripada kosong lah. Sebab dia tu adalah rangkaian 5G yang baru. Jadi kenapa saya tekankan perkara ni? Sebab sebelum ni saya salah faham tau. Saya ingat bila kerajaan kata dia akan tunggu sampai 80% untuk DNB buat, lepas tu akan wujud rangkaian yang kedua. Saya ingat rangkaian yang kedua tu akan sambung 20% lagi. Rupanya saya salah. Dia tak akan sambung. Dia akan buat rangkaian yang baru. DNB adalah rangkaian DNB. Rangkaian yang kedua adalah rangkaian yang kedua. Lepas tu saya tanya juga tau. Jadi bila sekarang kita ni dah ada dua rangkaian, adakah rangkaian yang kedua ni akan dibuat juga pada tempat yang sama sekiranya tempat tu dah ada rangkaian 5G oleh pihak DNB? Okay, contoh paling senang macam ni lah. Katakanlah DNB dah pacak tower 5G dekat rumah saya depan Cyberjaya ni. Jadi adakah NTTB, maksudnya entiti kedua yang menjaga rangkaian kedua tu, adakah mereka juga akan pacak tower 5G depan rumah saya dekat sini juga? Jadi itu persoalan dia. Maka saya tanya soalan ni dekat MCMC. Dan mereka kata ya. Rangkaian 5G yang kedua tu akan dibuat sepenuhnya walaupun tempat tu dah ada liputan 5G menggunakan infra DNB sebelum ni. Kalau dah ada kat Cyberjaya, dia buat juga dekat Cyberjaya. Dia bukan kata DNB buat 3 negeri, kawan ni buat 3 negeri. Tak. Dia akan buat sepenuhnya. DNB akan buat sepenuhnya satu Malaysia, rangkaian kedua akan dibuat sepenuhnya satu Malaysia. Cuma cerita macam contohnya macam mana nak dibuat, adakah dia letak tower sebelah-sebelah ke, dia nak gunakan tower yang sama ke, dia nak duduk jauh sikit ke, itu semua kita tak tahu. Tapi kalau senang cerita, rangkaian DNB itu akan ada 100% di seluruh kawasan berpenduduk satu Malaysia. Rangkaian 5G yang kedua tu pun akan ada 100% juga bagi seluruh kawasan berpenduduk di seluruh Malaysia ni. Tu cerita dia. Lepas tu maklumat daripada segi contohlah berapa banyak lokasi lah, berapa banyak tower, semua benda tu kita tak tahu. Okay, apa yang saya maksudkan tu, katakanlah sekarang ni DNB dah buat sampai lengkap, contohnya katakanlah 20,000 site, contohlah kan. Adakah rangkaian yang kedua tu kena buat juga 20,000 site? Adakah mereka wajib ikut? Ataupun mungkin buat kurang lagi? Ataupun mereka mungkin buat lebih lagi? Itu semua kita tak tahu. Jadi maklumat tu semua kita kena tunggu pihak kerajaan bagi kat kita lah. Okey.
Jadi saya pun pernah tanya jugalah maklumat secara khusus macam mana nak dibuat semua tu, dan saya cakap terus terang dekat sini, memang saya tak tahu. Jadi saya minta jasa baik pihak kerajaan untuk terangkanlah nanti, sebab mereka kata semua maklumat ni akan diterangkan kemudian. Alright, itu satu cerita. Kemudian kan, bila kita bercakap pasal dua rangkaian ni, maka saya pun tanyalah juga satu lagi soalan. Macam mana kita sebagai pengguna ni nak gunakan dua rangkaian? Okay, kalau anda tak faham, mari saya bagi satu contoh yang mudah, noh. Saya ni kan sekarang menggunakan Celcom. Jadi sebagai pengguna Celcom, maksudnya kalau dalam telefon saya tu saya letak SIM card Celcom kan, saya tak boleh pergi pakai dekat tempat yang mana kalau tempat tu tak ada Celcom. Contohnya kan, kalau tempat tu hanya ada tower Maxis saja memanjang, telefon saya tak akan boleh pakai tower 4G daripada Maxis tu. Jadi dengan kata lain, telefon saya tak akan ada signal. Itu cerita dia. Jadi persoalan saya adalah, sekiranya rangkaian 5G dekat negara kita ni akan terbahagi kepada dua, maka adakah pengguna tu baru boleh berubah daripada rangkaian pertama nak pergi rangkaian kedua, daripada yang kedua nak pergi rangkaian pertama? Adakah mereka perlu kisah? Maksudnya kalau jalan-jalan ada rangkaian boleh pakai juga, ataupun macam mana? Contohnya kan, katakanlah rangkaian yang pertama tu, ni contoh. Katakanlah rangkaian yang pertama tu akan dijaga oleh Celcom Digi. Manakala rangkaian yang kedua tu akan dijaga oleh Maxis U Mobile kan? Maka adakah pengguna Celcom Digi nanti akan boleh guna infra daripada Maxis U Mobile tu juga untuk 5G tu? Contohnya macam tu. Sebab kalau saya cerita ke anda satu isu kan, kalau anda masih ingat dah, kalau satu-satu telco tu ada masalah, okey ni saya ambil contoh Celcom lah sebab saya pengguna Celcom kan. Ingat tak dulu pernah ada sekali yang mana Celcom ada masalah? Walaupun ada tower-tower lain dekat sini, ada telco-telco lain, kita tak boleh menggunakan infra mereka. Kita tak boleh menggunakan servis mereka. Jadi kalau Celcom bermasalah, maka pengguna Celcom bermasalah. Jadi macam mana beza dia dengan 5G ni? Itulah cerita dia. Jadi saya dimaklumkan oleh pihak kerajaan bahawa mereka masih lagi tengah buat kajian. Contohnya isu roaming di antara network, maksudnya antara pertama dan kedua dan sebagainya, semua masih lagi dalam kajian. Lepas tu semua kerja-kerja kajian ni dibuat oleh 5G Task Force yang baru. Okay, cakap pasal task force ni, kalau anda tengok balik dalam internet, pada tahun 2019, sebelum tahun 2019 lagi sebenarnya, dah ada satu National 5G Task Force. Itu pada waktu tu. Jadi sekarang ni, kerajaan buat balik satu lagi 5G Task Force yang barulah untuk nak buat kajian tentang dui rangkaian dan sebagainya ni. Jadi dalam Task Force yang baru ni, dia terdiri daripada pihak kementerian, pihak MCMC, pihak telco-telco dan pihak DNB dan sebagainya. Perkara terakhir yang saya boleh ceritakan kepada anda adalah isu perkakasan ataupun brand lah, kalau senang nak cakap. Jadi sekarang ni, pihak Digital Nasional Berhad telah memberikan kontrak kepada Ericsson untuk infrastruktur 5G negara kita. Maksudnya, produk Ericsson digunakan untuk nak berikan servis 5G kepada anda sekarang ni. Jadi ada orang tanya, produk apakah yang akan digunakan untuk rangkaian yang kedua nanti? Adakah masih akan gunakan produk-produk daripada Ericsson ataupun akan gunakan brand lain seperti Huawei ataupun Nokia dan sebagainya? Jadi kerajaan kita kata mereka tak kawal yang tu. Diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang akan laksanakan rangkaian 5G yang kedua tu nanti. Tapi biasanya lah kan, benda ni dia akan ikut kepada telco tu lah. Contohlah, katakanlah rangkaian yang kedua tu dibuat oleh pihak Maxis. Maka mungkin Maxis akan gunakan Huawei. Sebab kalau anda tengok dah, mereka mungkin berminat dengan Huawei. Jadi kenapa saya kata Maxis berminat dengan Huawei? Sebab kalau anda tengok balik berita pada tahun 2019 dulu kan, pihak Maxis pernah tanda tangan MOU dengan Huawei untuk nak melaksanakan 5G mereka tu. Itulah cerita dia. Tapi kan, ini semua sebenarnya terpulang pada mereka. Nak pakai Huawei ke, nak pakai Ericsson ke, nak pakai Nokia ke, nak campur aduk ke, itu semua ikut mereka. Kerajaan tak akan cakap apa, kerajaan tak akan campur tangan. Sama lah macam kita, cakap apa pun tak guna dan kita tak boleh nak buat apa. Kita hanya boleh pakai saja rangkaian tu nanti. Tapi kan, cakap pasal isu Huawei semua ni kan, anda ingat tak masa kerajaan umumkan nak buat rangkaian yang kedua, pernah jadi tiba-tiba lah keluar isu pasal Huawei ni. Di mana pada waktu tu Amerika Syarikat dan juga Kesatuan Eropah ataupun European Union ni, mereka pernah bagi macam amaran lah kepada Malaysia tentang bahaya menggunakan produk Huawei ni. Katanya boleh membawa kepada isu keselamatan dalam negara ni. Tapi Menteri kita yang Muhammad Fahmi Fazil kata, Malaysia adalah negara berdaulat. Kita tak perlu ikut arahan daripada pihak luar dan mereka tak patut pancuk campur dalam urusan negara kita. Itulah jawab membalas daripada menteri kita. Tapi kan kalau nak cakap pasal isu Huawei ni, kalau anda ingat malah Tun Dr. Mahathir sendiri pun pernah backup Huawei dulu gila-gila. Itulah cerita dia. Tapi kalau anda tanya saya lah secara peribadi kan, ini kalau kita tolak ke tepi lah isu politik apa semua, isu global politik semua ni kan,
Pada saya, nak pakai Ericsson ke, nak pakai Huawei ke, Nokia ke apa ke, semua syarikat-syarikat ni adalah berkeupayaan untuk nak laksanakan infra 5G. Mereka ada kepakaran, mereka ada keupayaan, tak ada masalah. Nah, itu kalau dari segi keupayaan. Kalau nak cakap pasal politik, cerita lain. Sat, tadi kan kita duk cakap pasal Maxis, Huawei semua ni kan? Cakap pasal Maxis ni, hari ni masa saya tengah buat video ni, saya terbaca berita tau, di mana 5G Task Force yang baru tu cakap, dia kata Maxis akan sediakan servis 5G tak lama lagi lah untuk pelanggan mereka. Jadi dalam berita tu dia kata sekarang ni mereka tengah perhalusi isu-isu dalam 5G Access Agreement dan sebagainya. Jadi buat pelanggan Maxis, jom kita sama-sama tunggulah bila mereka ni nak bagi 5G. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rumusan apa yang telah berlaku dalam pelaksanaan 5G di negara kita sehingga hari ini. Maksudnya sehingga video ni dibuatlah. Lepas tu daripada segi liputan 5G pula, saya dimaklumkan bahawa rangkaian 5G pada hari video ni dibuat dah mencapai hampir 60% kawasan berpenduduk. Jadi saya percayalah, insya-Allah kita boleh mencapai 80% lah liputan dalam tahun ni. Lepas tu kan ada orang tanya saya tahu sebelum ni, dia kata kenapa kerajaan duk ubah hala tuju 5G ni berkali-kali, dah berapa kali ubah ni, maksudnya kali yang ketiga kan. Jadi kalau ni ingat 2019 dulu kerajaan kata telco-telco hampa buatlah 5G semacam mana hampa buat 3G dan 4G sebelum tu. Lepas tu Mei 2021 kerajaan kata jangan buat 5G, kita nak wujudkan Digital National Berhad sebagai syarikat tunggal untuk nak melaksanakan infra 5G. Tu cerita dia. Lepas tu sekarang pada tahun 2023 ubah lagi, di mana kerajaan kata kita nak buat 2 rangkaian. Jadi sebenarnya kan saya pun tak tahulah kenapa kerajaan buat macam tu. Saya tak cakap kerajaan dahulu, kerajaan kini, kerajaan selepas ni, tak. Saya kata kerajaan sebab mereka adalah kerajaan. Jadi pada pandangan saya kan, mungkin setiap kali kerajaan tu berubah, maka kerajaan yang seterusnya mereka mungkin nampak ada benda yang tak betul, maka mungkin mereka nak cuba perbaikilah apa yang tak best tu. Jadi itulah, entahlah, wallahualam. Okey, lepas tu ada orang pernah tanya saya juga. Dia kata kalau tiba-tiba kerajaan berubah lagi sekali macam mana? Maka terus terang saya cakap dah, saya pun tak tahu nak kata apa dah. Sebab kita tengok sendiri, memang kita nampak sendiri depan mata, benda boleh berubah. Dia kata tak nak ubah, tapi berubah juga. Jadi tak mustahil untuk berlaku perubahan lagi kan. Jadi itulah dia. Alright, saya rasa sampai sini dululah untuk video kali ini. Jadi insya-Allah lepas ni saya akan ulas pula isu kenapa penggunaan rangkaian 5G masih lagi rendah di negara kita ni, walaupun liputan dia dah mencapai hampir 60% kawasan berpenduduk. Okey, jadi sebelum saya akhiri video ni, saya ingin nak jemput anda semua untuk subscribe ke channel Pendakwah Teknologi ni kalau anda masih belum subscribe lagi, dan dalam masa yang sama harap anda sudilah untuk follow Facebook dan juga Twitter rasmi Pendakwah Teknologi. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum.